Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Fiah bin Haji Muhammad Jamin, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, yang berusaha Encik Muhammad Aiman bin Abdul Aziz, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan SSTP. Terima kasih kerana memberi kerjasama dalam membantu siaran ini. Yang berusaha ketua-ketua jabatan, pengetua-pengetua, guru besar dan seluruh warga pendidik, khususnya di Negeri Sembilan. Dan saya amat tertarik dengan tagline yang biasa saya dengar oleh pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, iaitu salam ABC. Salam anak baik, lagi cerdik, ambil peduli, bina hubungan, cipta kejayaan, up negeri. Ini satu salam yang saya pun amat rasa terkejut dan bangga sekali dengan semangat yang ada untuk warga Negeri Sembilan. Tahniah dan terima kasih. Pada pagi ini saya ingin berkongsi sedikit tentang buku yang saya baca. Lama juga saya ambil masa baca buku ni sebenarnya, sebab saya cuba fahamkan apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh ketiga-tiga penulis ini, iaitu David Urich, Norm Smallwood dan Kate Sweetman. Dan buku ini dicetak pada tahun 2008. Memang agak lama dah buku ini. Sebenarnya dah 13 tahun, 14 tahun. Sebab kita dah tahun 2022 dan ini tahun 2008. Namun demikian, saya punya fikiran bahawa buku ini sesuai untuk kita semak, kita teliti dan kita ambil pelajaran. Yang mana mungkin boleh membantu kita, khususnya sebagai pemimpin. Pemimpin ni sebenarnya tidak semestinya kita sebagai ketua di sekolah ke, di JPN ke atau di mana-mana. Sebab pemimpin ni sebenarnya kita di rumah pun kita sebagai pemimpin. Kita memimpin isteri, kalau suami lah, anak-anak, dan isteri pun sebenarnya pun boleh jadi pemimpin juga. Jadi pada saya pemimpin ni satu perkara yang bukan hanya sebagai pengarah atau timbalan pengarah atau pengetua guru besar sebagainya. Tak, dia sebenarnya pemimpin ni untuk kita semua, sebab kita sebenarnya dilahirkan untuk jadi pemimpin. Namun demikian, pada pandangan saya dalam ulasan buku ini, dia menjelaskan kepada kita bahawa bagaimana untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Jadi berdasarkan kepada buku ni, buku yang dikatakan oleh The Leadership Code 5 Rule ni, buku ni yang ditulis oleh David Urich, Norm Smallwood dan Kate Sweetman ni, dia menggariskan sebenarnya 5 rules to lead by. Apa dia 5 rules tu? Jadi sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut tentang apa dia 5 rule ni, kita tengok sedikit latar belakang tentang siapa penulis buku ni. Salah seorang daripadanya adalah David Urich. Ni adalah merupakan seorang pakar dalam pengurusan sumber manusia dan juga merupakan seorang profesor pentadbiran perniagaan dan pengarah program eksekutif sumber manusia. Beliau juga merupakan pengasas kepada beberapa kumpulan-kumpulan perunding kepimpinan, dan telah pun melaksanakan kajian perundingan dan sebagainya dengan syarikat-syarikat yang besar. Begitu juga dengan Norm Smallwood, ini adalah seorang penulis buku. Di antara buku yang ditulis adalah Result Based Leadership dan Leadership Brand. Maknanya pada saya, begitu juga dengan Kate Sweetman ni, merupakan seorang konsultan dan editor kepada Harvard Business Review. Jadi ini adalah di antara latar belakang penulis-penulis ini. Berdasarkan profil mereka, dalam buku ini menunjukkan bahawa mereka mempunyai kepakaran, mereka yang pada saya sukar untuk kita ragui. Dan dalam buku ini, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, dia menceritakan bahawa terdapat 5 peraturan yang perlu dititik beratkan oleh pemimpin. Dan
buku ini sebenarnya menjelaskan menjelaskan kepada kita, dan penulis ini menganggapkan bahawa kelima-lima rules to live by ini adalah umpama resepi makanan yang kita makan setiap hari. Mana kalau kita makan tu, kita perlu makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang bermaksud kita perlu ada karbohidrat, protein, garam galian, vitamin dan sebagainya. Jadi dalam menjadi pemimpin yang hebat ini, kita memerlukan ramuan ramuan yang seimbang, ramuan yang sama, yang boleh kita katakan tidak ekstrim di mana-mana. Kalau kita makan pun kita tak boleh makan banyak protein. Kalau kita makan banyak lemak, badan kita tidak akan sihat contohnya. Kalau kita makan banyak protein, mungkin nanti ada masalah kesihatan yang lain. So kita kena makan makanan yang seimbang. Jadi di dalam kod ini, dalam 5 kod yang ditegaskan oleh penulis ini, dia menekankan bahawa perlunya pengetahuan, maklumat yang seimbang antara satu sama lain, yang memberi penekanan kepada untuk menjadi pemimpin yang cekap perlu memahami pengetahuan asas yang seimbang bagi kelima-lima peraturan ini. Jadi dalam buku ini juga, untuk makluman pendengar-pendengar semua, dia memberi gambaran, menunjukkan kepada kita satu keadaan how, bukan what. Kalau sekiranya kita lihat ulasan, satu contoh, saya bagi contoh, ulasan daripada Linda Hill yang meneliti buku ini, it is time to close the theory and practice gap. Ada orang mungkin dia cerita teori saja, tapi dari praktis dia tidak dapat dilaksanakan. Jadi ini akan jadi isu. Ada orang mungkin dia cakap teori tu, teori ni dan sebagainya, tapi praktis tak boleh laksana. So pada saya, buku ini menggambarkan kepada kita, menunjukkan kepada how too often leadership, ulasan daripada Linda Hill kan, bahawa too often leadership books focus on what and not how. Jadi dalam buku ini sebenarnya dia mengajak kita bagaimana the authors of the leadership code has synthesized, dia mensintesiskan the latest research dan offer clear guidelines. Dia menawarkan satu tunjuk cara bagaimana untuk menjadi seorang yang efektif sebagai pemimpin. Macam saya cakap tadilah, kita sebenarnya ada di antara kita mungkin dilahirkan sebagai pemimpin, tapi tidak semua orang dilahirkan sebagai pemimpin. Ada orang dia membina diri dia untuk menjadi pemimpin. Dalam membina diri dia sebagai pemimpin, salah satu cara ialah kita membaca buku dan kita melihat kepada persekitaran kita. Jadi dalam buku ini dia menceritakan how bukan what. Jadi tinjauan-tinjauan literature yang ditulis oleh buku ini melibatkan, boleh disimpulkan, penulis ini mensimpulkan 60 hingga 70% keberkesanan kepimpinan terkandung dalam kod kepimpinan ini. Efektifnya kepimpinan seseorang itu boleh kata orang dibelajari, boleh diperolehi berdasarkan kepada 5 kod yang ada dalam buku ini. Dan berdasarkan analisa dan synthesize mereka, buku ini sebenarnya, penulis buku ini telah menghasilkan satu rangka kerja yang boleh kita percaya. Dia sebab dalam buku ini juga dia mengajak kita supaya dia memberi maklumat kepada kita untuk menganalisa, berfikir dengan logik, dan mungkin boleh membantu. Dan ini dinyatakan sendiri oleh Tony McCarthy, the Director People and Organisation Effective British Airways, yang mengatakan bahawa buku ini going beyond theories. Maknanya macam saya cakap tadi, buku ini sebenarnya dia merapatkan jurang di antara teori dengan praktis. Merapatkan jurang dengan teori dengan praktis. Jadi ini dinyatakan sendiri oleh Tony McCarthy ini, going beyond theories. The leadership code brings different ideas together under the single framework to develop organizational
capabilities for business success. Refreshing and inspiring real world example make this book valuable how to guide for today's leadership. So buku ini sebenarnya boleh dijadikan panduan, rujukan kepada kita sebagai pemimpin organisasi, sekolah dan sebagainya ke arah yang lebih baik, berdasarkan kepada contoh-contoh mungkin yang digambarkan oleh ini. Okey. Dan sebagaimana yang saya nyatakan tadi bahawa buku ini sebenarnya memberi penekanan kepada membina keupayaan kepimpinan yang lebih baik. Membina keupayaan kepimpinan yang lebih baik. Kalau pemimpin itu sudah berada dalam keadaan terbaik, dengan pembacaan buku ini insya-Allah dapat membina keterampilan kepimpinan ke arah yang lebih baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dan yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan, pengetua dan pendengar-pendengar sekalian, apa sebenarnya yang dikatakan 5 rules tadi? 5 rules become the leadership code. And apa sebenarnya yang kita cakap ni tadi? Okey, yang mana pada saya boleh membantu kita ke arah menjadi pemimpin yang lebih baik berdasarkan apa yang ada dalam buku ni. Satu, strategis. Rule number 1, strategis. Apa yang dimaksudkan dengan strategis? Jadi saya percaya tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pemimpin mestilah seorang yang bertanggungjawab dalam membina masa depan organisasi. Dalam kita membina masa depan organisasi, kita mesti ada perancangan. Kita mesti tahu ke mana kita nak bawa organisasi ini. Kita mesti tahu apa perkara-perkara yang perlu untuk kita ciptakan. Di mana sebenarnya yang kita nak create. The rule creating, defining, delivering principle of what we can. Sebagai seorang yang strategi, kita harus tahu ke mana kita nak bawa. Kita harus cuba mencipta sesuatu, menyusun sesuatu ke arah yang lebih baik. Sebagai contoh, dalam konteks saya sebenarnya di sini, di kampus pendidikan teknik, bila saya masuk dalam kampus, saya kena fikir apakah penambahbaikan yang perlu saya laksanakan untuk mengangkat kampus pendidikan teknik menjadi IPG KPT nombor 1. Jadi sudah pasti ada susunan-susunan yang tertentu. Sudah pasti ada strategi-strategi yang tertentu. Shape the future. Merancanakan masa depan ke arah yang lebih baik. Dan sudah pasti saya harus mencipta satu konsep ke satu perancangan ke arah itu. Dan konsep dan kefahaman ini harus kita fahamkan kepada semua orang. Macam satu lagi saya ambil contoh bahawa di kampus nanti kita anggap bahawa kita semua sayangkan ke kampus kita. We love IPG KPT. Macam ada tagline yang saya buat, kita sayangkan ke IPG KPT. Dengan sayangnya IPG KPT ini, kita akan bekerja bersama. Ini contoh strategi. Strategi ke arah meningkatkan pencapaian keupayaan kita untuk mencapai sesuatu di masa depan. Kemana kita nak bawa, kemana kita nak pergi. So ini adalah perkara-perkara yang mana pada saya ini yang saya amalkan, strategi. Selain daripada itu, kita kena juga melihat kepada dari segi perkara-perkara lain yang sebenarnya berdasarkan strategi-strategi ini, kita pergi kepada rule number 2. Kalau ada strategi tapi kita tak tahu nak execute the strategi, ini satu isu lagi. Oleh itu kita pergi kepada rule number 2, executor. Mana make things happen. Tak guna kita susun banyak strategi 1, 2, 3, 4, 5 semua tadi, tapi akhirnya satu pun tak execute. Tak ada make things happens. So kita kena buat sesuatu berdasarkan strategi itu. Kita mesti tengok, aturkan bagaimana untuk memastikan kita sampai ke tempat yang kita tuju.
bagaimana kita harus melaksanakan satu perkara itu berlaku, dan bagaimana kita nak memastikan bahawa kita meletakkan benda itu, sistem itu di tempatnya supaya semua orang-orang yang ada dalam organisasi itu mengikut kita. Jadi pada saya buku ini sebenarnya mengajar kita. Walaupun saya dah berkhidmat di Kementerian Pendidikan lebih kurang 30 lebih tahun, tetapi buku ini sebenarnya banyak membantu saya, khususnya dalam merencanakan perkara-perkara yang besar ataupun kecil ke arah mengangkat kampus ke arah yang lebih baik. Jadi yang pertama tadi strategi, susun strategi, dan setelah kita ada strategi, kita execute the strategi. Nah, execute ni memang ada masalah. Nak execute ni mesti ada perancangan-perancangan kerjasama yang baik antara semua orang. Kita tak boleh nak execute tapi kita seorang saja bekerja. Kita perlu ada kerjasama berpasukan dan sebagainya. Kita kena ada kerjasama melibatkan rakan-rakan kita yang menganggap kita ni sebagai satu rakan-rakan sepasukan, baru kita boleh execute. Mesti ada orang yang menyokong kita untuk execute. Ini penting. Strategi, execute. Execute maknanya kita make things happen. How will we make sure we get to where we are going? Macam mana? Ini yang kita katakan ada beberapa strategi. Executor make things happen and put the system in the place for others to do the same. Dan bila kita dah ada strategi, kita perlu ada orang-orang yang execute dan bersama-sama dengan kita, dan orang tu akan mengikut kita. Kadang-kadang kita di dalam organisasi, kita cuma bagi susun strategi, lepas tu kita bagi orang lain untuk execute. Ini tak betul lah. Ini pada saya bukan satu cara yang betul. Kita harus bersama-sama dalam organisasi itu untuk execute dia strategi yang kita buat sama, harus kita sama-sama menghayati dan execute bersama-sama. Itu rule number 2. Rule yang ketiga, sebagai seorang pemimpin, kita harus berupaya untuk melihat, mengenal pasti bakat-bakat yang sedia ada. Talent manager, engage today talents. Macam mana kita nak engage today talent? Kita harus melihat, kita harus kata orang explore, mengenali semua orang. Misalnya di dalam kampus pendidikan teknik kita ada lebih kurang 150 orang, termasuk juga mungkin di JPN di sekolah mungkin ada 100 atau 200 atau 10 orang atau 15 orang. Tugas kita sebagai pemimpin ialah untuk mengenal pasti talent yang ada. Sebab ini adalah orang, kalau ada 10 orang pun ini aja orang yang kita ada. So kita harus mengenal pasti talent yang ada ni. Kita harus identify, knows how to identify, satu, build, membina, dan engage the talents to get the result. Ini penting. Pada saya, kita kena kenal pasti orang tu, dan kemudian kita harus bina dia punya bakat kepimpinan dia, dan seterusnya kita mesti engage mereka berada dalam sistem kita. Kita tidak boleh melepaskan. Tak kisahlah dia tu sama ada itu pemandu ke, tukang sapu ke, tukang apa, setiap manusia pada saya dia mempunyai talent masing-masing, dan kita harus sebagai pemimpin memberi peluang kepada orang-orang ini menunjukkan dia punya talents. Kita anggap bahawa dalam satu organisasi itu dia ada pelbagai orang, pelbagai ragam, dan memang organisasi begitu. Kita ada orang rajin, kita ada orang malas, orang yang suka tidur, orang yang suka tuang, orang yang suka, semua orang ada dalam tu. It's good, sebab itu adalah keunikan sesuatu organisasi. Tetapi dalam orang yang suka tidur, orang yang malas, dia pasti ada satu talent yang memang kita diberikan oleh Tuhan. Setiap orang tu ada talent masing-masing. Apa yang perlu pada kita buat ialah kita mengenal pasti talent dia. Kita kenal pasti, identify
Kita harus tahu bagaimana cara untuk identify, tahu cara mengenal pasti, dan tahu cara bagaimana kita nak congkil talent itu, dan seterusnya membina satu organisasi yang baik. Kita harus pastikan bahawa setiap orang itu dalam organisasi menyumbang, dan tidak semestinya orang yang ada kelulusan tinggi dan sebagainya mempunyai talent, dan orang itu tak talent. It is not right. Pada saya, semua orang ada talent, dan tugas kita adalah untuk mengenal pasti talent-talent ini, dan berdasarkan talent-talent ini kita congkil, dan inilah sebenarnya akan membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Itu yang dikatakan engage today's talent. Jadi pada saya engage today's talent ni satu perkara yang luas, bukan hanya orang kanan orang kiri saya. Kadang-kadang orang yang ada di bawah-bawah ni pun dia ada talent ni masing-masing, pandangan yang berbeza luar daripada kotak fikiran kita. Jadi knows to identify skills that are required to draw talents in organisation, develop people, engage them. Engage, ini yang penting. Kita engage semua orang. Kita minta pandangan semua orang untuk kita lihat dan bawa organisasi ke arah yang lebih baik. Itu yang pada saya dalam buku ni, ini kekuatan yang dalam buku ini sebenarnya adalah perkara yang pada saya nombor 3 ni. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang kepada rakan-rakan kita yang sebenarnya mempunyai talent yang hebat. Kita anggap bahawa mungkin orang-orang tertentu sahaja yang mungkin ada talent, tapi macam mereka yang terdiri daripada kumpulan-kumpulan pelaksana tu tak ada talentnya. Jadi kita tak nak dengar pandangan mereka. Jadi pada saya itu itu tak betul. Kita harus identify apa talent-talent yang ada, dan kita duduk draw out the line ke arah yang lebih baik. Kita dalam satu organisasi ini kita apa yang dikatakan kita harus membina human capital. Sebagai pemimpin tugas kita adalah sebenarnya membina pemimpin masa depan. Tugas kita adalah sebenarnya melahirkan lebih banyak pemimpin, build the next generation leaders, focus future talent, understand how to develop the future talents. Jadi pada saya, setiap pemimpin itu harus berfikir ke arah membina lebih banyak pemimpin. Kalau sekiranya kita dalam di sekolah, di jabatan sebagainya, ada di antara guru-guru kita yang boleh kita nampak ada ciri-ciri yang boleh kita bawa ke hadapan, kita bawa ke hadapan. Kita libatkan mereka bersama-sama ke arah membina human capital yang lebih baik. Itu adalah tugas kita. Okey, dan kita harus memahami cara membangunkan apa kata orang, masa depan organisasi kita, sebab kita akan meninggalkan organisasi kita. So pemimpin yang ada harus dibina, pemimpin yang ada harus diberi pelapis yang ada harus diberi peluang untuk memimpin. Jadi pada saya, human capital developer ni, build the next generation ni, kita membina pemimpin pelapis. Untuk membina pemimpin pelapis, kita harus bagi dia peluang sebagai pemimpin. Kita harus bagi dia peluang supaya dia membuat lebih banyak kesilapan. Pada saya, pemimpin mereka yang belajar membuat banyak kesilapan, dia buat semakin banyak dia buat silap, semakin dia belajar tentang bagaimana ingin menjadi pemimpin. Semua orang pemimpin dia sebenarnya bukan boleh terus-terus jadi hebat. Kalau kita baca buku-buku pemimpin yang hebat-hebat ni, sebenarnya dia telah gagal banyak kali. Gagal dan bangun, gagal dan bangun. Mereka yang gagal dan bangun, dan gagal dan bangun, adalah mereka yang sebenarnya menjadi pemimpin yang hebat. Dia belajar daripada kesilapan. Apa yang penting pada kita, setiap kali kita gagal, kita harus bangun dan bangkit. Itu yang penting. Jadi sebagai pemimpin, kita harus melatih kita punya second liner ataupun third liner kita belajar untuk memimpin. Dan pastinya bila dia belajar, dia akan buat kesilapan. Kesilapan ini sebenarnya yang akan mengajar dia untuk menjadi pemimpin yang baik di masa akan datang. Itu
pada pandangan saya, buku ini sebenarnya menunjukkan kepada kita, menggambarkan kepada kita bahawa setiap orang akan buat kesilapan. Kesilapan fine, tak ada masalah. Yang penting dia belajar daripada kesilapan. Focus on future talents, understand how to develop the future talents. Kita harus faham bagaimana kita harus membina. Dan ini yang kita katakan tadi, balik kepada rule number 1, strategi-strategi yang kita pakai untuk membina dan melaksanakan tugas kita sebagai pemimpin. Dan yang akhir sekali, rule number 5, invest in yourself. Jadi sebagai pemimpin, khususnya macam kita, ketua pengarah, ketua guru besar dan sebagainya, kita tidak boleh lari daripada berusaha untuk belajar. Bukan hanya belajar membaca buku dan sebagainya, tetapi belajar untuk melihat persekitaran, peka kepada alam sekitar. Kita harus meningkatkan profesionsi kita sebagai pemimpin, dan kita harus belajar daripada kegagalan-kegagalan kita yang lalu, untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Macam saya cakap tadi, leaders are learners. Kita sentiasa belajar. Kita tengok anak-anak buah kita di bawah, kita belajar bagaimana cara orang-orang ini, setiap orang itu menguruskan organisasi itu, dan kita belajar. Mungkin kita ada dalam jabatan kita ada mungkin 10-15 orang ketua yang di bawah kita. Setiap orang itu mempunyai cara pengurusan yang berbeza, dan kita belajar bagaimana pengurusan masing-masing. Kita bukan hanya belajar tengok buku baca ni, tak. Kita belajar berdasarkan pengalaman mereka mengurus, dan kita minta dia kongsi dengan kita apa yang dia buat dalam proses dia bekerja ke arah yang lebih baik. Kita sebagai pemimpin, kita sebenarnya belajar daripada kejayaan dan kegagalan kita. Bukan hanya belajar dari buku kelas dan sebagainya, kita belajar daripada kejayaan kita, kita belajar daripada kegagalan kita. Dan buku ini sebenarnya menceritakan banyak tentang bagaimana sebuah organisasi itu boleh berjaya berdasarkan kepada kegagalan di pada masa lalu. Jadi saya fikir, saya rasakan pada pandangan saya, buku ini amat berguna untuk kita, khususnya sebagai pemimpin, sama ada di sekolah ataupun organisasi itu besar atau kecil atau bagaimana, ke arah yang lebih baik. Dan yang akhir sekali saya ingat, apa yang mungkin boleh saya jelaskan di sini ialah kita soal diri kita, tanya diri kita sendiri, daripada 5 peraturan yang telah pun disebutkan itu, yang mana sebenarnya pada tuan-tuan dan puan-puan yang bagi Datuk, pendengar semua yang merasakan bahawa ia boleh yang mudah untuk kita laksana, yang banyak kita habiskan masa, dan yang sebenarnya yang memberi tenaga kepada kita untuk bekerja dengan lebih baik. What do you enjoy? Where do you enjoy? Apa yang sebenarnya yang memberi keseronokan dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai pemimpin. Kita tanya diri kita, di antara 5 ni mungkin yang ini mungkin kita lebih, yang ini mungkin kita kurang, yang ini mungkin kita ada lebih kurang sama dan sebagainya. Jadi pada saya, kita sebagai pemimpin, kita harus melihat ke semua 5 perkara ini secara seimbang, secara seimbang, macam dikatakan oleh apa kata orang tadi, buku ini, penulis ini mengatakan bahawa kita harus melihat bacaan kita ini ataupun melihat perumpamaannya macam kita makan, kita makan, kita perlu makanan yang seimbang, mendapat hidangan yang seimbang. Kita harus makan benda yang seimbang. Tapi dengan keseimbangan ini, kita akan menjadi lebih baik untuk masa depan kita, untuk organisasi kita di masa akan datang. Jadi saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bagi Datuk, tuan-tuan yang pendengar semua, kerana sabar mendengar sedikit ulasan tentang buku ini. Mungkin jika ada apa-apa yang saya cakap tersilap, terkasar dan sebagainya, saya minta maaf. Saya cuba berusaha untuk memberi yang terbaik
agar kita dapat berkongsi bersama ke arah yang lebih baik demi untuk diri kita dan juga organisasi kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.